Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton agenda Awani Asia dan sudah tentu sempena dengan Hari Buruh yang disambut pada setiap tahun 1 Mei dan pada tahun ini istimewanya khususnya untuk Malaysia bahawasanya kita akan melihat kepada pelaksanaan baharu bagi gaji minimum iaitu RM1,500 dan kalau ikutkan ataupun berdasarkan pertubuhan buruh antarabangsa ILO yang mana sebanyak 90% negara di seluruh dunia telah pun ada satu sistem perundangan berkaitan dengan sistem gaji minimum. Termasuklah Australia dan juga New Zealand yang mana kedua-dua buah negara ini adalah negara yang awal mewujudkan perundangan gaji minimum. Di peringkat ASEAN boleh dikata hampir kesemua negara-negara anggota mempunyai perundangan sistem gaji minimum kecuali bagi Singapura dan juga Brunei belum ada lagi pada ketika ini. Jadi di episod agenda Awani Asia pada ketika ini selain pada kita melihat kepada pelaksanaan gaji minimum, sudah tentu kita akan melihat kepada secara keseluruhannya sektor buruh ataupun sektor pekerjaan kerana kalau di China seperti apa yang dimaklumkan sebelum ini, sektor pekerjaan di China secara amnya kekal stabil sejak awal tahun ini disebabkan dasar yang mana mengutamakan pekerjaan dan sokongan yang semakin meningkat untuk perusahaan ataupun perniagaan. Ini dipetik daripada apa yang diungkapkan oleh National Bureau of Statistics NBS yang mana tahun ini China akan meningkatkan pelaksanaan dasar makro dan juga menumpukan dasar fizikal dan monetary untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Baik, untuk waktu ini, malam ini saya ingin bersama dengan Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman. Prof adalah Profesor Sumber Manusia dan Hubungan Industri Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan daripada Universiti Malaysia Kelantan. Prof juga adalah fellow penyelidik bagi Pusat bagi Sumber Manusia Kebangsaan NHRC dan pastinya seorang lagi wartawan ataupun kolumnis yang cukup setia bersama agenda Awani Asia, Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan kumpulan media Cina. Zhang Hong, kalau boleh saya nak mulakan dulu dengan Prof. Prof mungkin boleh dikongsikan. Kita tahu satu hari bulan adalah hari yang cukup gembira secara khususnya bagi pekerja untuk melihat kepada gaji minimum RM1,500. Tetapi bagaimana pula reaksi dan juga refleksi daripada respon daripada pihak industri? Kalau boleh dikongsikan, bagaimana boleh kita fahami sejauh mana impaknya pada pelaksanaan gaji minimum RM1,500 ini, Prof? Okey, terima kasih kepada Encik Fauzi dan Encik Zong. Saya sangat gembiralah dengan berita RM1,500 ringgit akan diumumkan pada satu hari bulan Mei ini sempena Hari Pekerja. Saya juga ucapkan selamat Hari Pekerja kepada semua rakyat Malaysia dan juga rakyat di seluruh dunia termasuk negara China. Saya berpendapat tiba masa kita berfikir ke arah untuk meningkatkan pendapatan pekerja ke paras yang lebih tinggi. Jadi for starting point mungkin gaji minimum adalah satu yang dia minima, dia starting point untuk menggerakkan negara kita ke negara yang berpendapatan tinggi lah. Kita ada polisi dan sebagainya sangat jelas. Cuma saya ingin mengatakan sini dalam keadaan kita post pandemik baru kita keluar daripada pandemik COVID-19, baru kita pergi post kita pergi endemik lah. Jadi mungkin 1,500 ini adalah satu kejutan lah tiba-tiba kepada industri kecil lah yang mikro dan juga SME dan juga syarikat besar tak ada masalah. Mereka sudah pun bayar, mungkin lebih tinggi mereka bayar, itu tak ada masalah. Tapi bagi saya, bagi pandangan saya, gaji ini adalah untuk pekerja. Gaji minimum ini untuk pekerja, bukan untuk majikan. Jadi saya rasa pekerja-pekerja dalam sektor mikro dan SME ini mungkin dia agak kecewa sikitlah kalau di exempted. Tapi kita belum tahu lagi tetapi kita berharap gaji ini untuk semualah. Sekarang pun kita rasa dah bayar pun 1,200 dan juga 1,100 untuk wilayah-wilayah bandar luar bandar. Jadi saya berpandangan secara peribadi berdasarkan kajian-kajian yang saya buat tu, mungkin kerajaan boleh come up with the subsidi ataupun insentif untuk majikan mikro dengan SME, boleh top up lah. Sebab sekarang ni 1,200, yang top up ni tinggal saja. Jadi ini akan because 80-90% kita punya syarikat ini dalam kategori kecil dan sederhana dan mikro. Dan mikro ni yang paling banyak dalam kategori pekerja. So kalau saya berpandangan, kalau dapat bayar, semua orang happy lah. Sebab happiness ini bukan pasal nilai gaji tu, tapi mereka nak happy, semua orang dapat secara adil. Kalau kita tengok pun dari ratifikasi ILO pun begitu. ILO nak lihat pada kita, pandangan badan antarabangsa, semua orang sama rata lah.
So itu mungkin juga ada kekangan dari segi peruntukan dan sebagainya, tapi kerajaan boleh mencuba beberapa insentif yang baik untuk bagi. Mungkin kita boleh fikirkan wage subsidi ya, waktu kita bagi pandemik. Mungkin kali ini kita hanya fokus kepada mikro dan sebagainya. Mungkin berfikir ke arah itulah. Tetapi syarikat-syarikat besar ni saya rasa tak ada masalah. JLC semua yang saya difahamkan dulu pun mereka sanggup boleh bayar sebab mereka punya business scope tu agak besar dan sebagainya, dan mereka boleh. Jadi saya sangat berasa banggalah dengan pengumuman yang dibuat oleh Muhammad Perdana Menteri baru ni, di mana akan diumumkan satu hari bulan nanti gaji minimum. Tetapi kita juga mahukan satu rakyat. Ini kita panggil keluarga Malaysia, Encik Fauzi. Keluarga Malaysia ini konsepnya bagi saya mesti gembira. Right? They should be happy. Ahli pekerja kan. Bila kita meraih ahli pekerja ni, they should happy. Jadi kalau saya pandangan dari pribadi saya sebagai profesor dalam bidang ini, saya melihat negara-negara lain pun berbuat demikian. Jadi kalau dapat bawa insentif yang seperti kita buat dulu tu, mungkin ini boleh membantulah rakyat yang di dalam syarikat. Jadi syarikat kecil pun, mereka pun tidak ada kekangan kewangan kerana mereka dapat subsidi dari kerajaan. Dan jadi slowly kita akan move to next level lah. Tapi hakikatnya kita bermula daripada gaji 1,800, 900 pada 2013. Dan lebih kurang dalam 9 tahun macam tu kita telah dapat. Jadi ini satu berita baik untuk rakyat Malaysia, dan kita akan bergerak lagi sebab kita pun ada Majlis Perundingan Gaji Negara, dan kita juga ada Jawatan Kuasa Teknik Gaji Negara, di mana mereka buat banyak kajian-kajian yang up to date dengan empirical study, ada kolaborasi dengan FGD, dengan MTUC, MEF, dan berdebat, baru datang angka itu. Jadi saya rasa dengan ada sistem begini, saya rasa akan memberi satu ala tuju composition kita punya gaji dan sebagainya untuk negara Malaysia, dan kita rasa kita standing dengan negara-negara lain seperti negara-negara di Eropah, dekat Singapura dan sebagainya. Mungkin juga China nanti Encik Zhang akan berkongsi kepada kita keadaan itu. Tapi apa yang saya nak nyatakan ialah dalam keadaan pandemik ini pun ada pengumuman dibuat untuk pekerja kita. Cuma semua orang mesti kena dapat lah. Bukan certain pihak. Okey. Okey, Prof, minta maaf kalau saya mencelah. Mungkin pada waktu ini sebelum saya nak pergi ke Zhang Hong, Prof katakan kalau berita yang diumumkan oleh Perdana Menteri ataupun kerajaan 1,500 gaji minimum ini adalah satu berita gembira untuk keluarga Malaysia. Tetapi untuk waktu ini secara ringkasnya sebelum saya nak pergi ke Zhang Hong, mungkin Prof boleh kongsikan bagaimana boleh kita fahami impak kepada pelaksanaan gaji minimum ini. Adakah kita akan menyaksikan lebih ramai golongan pekerja terpaksa diberhentikan, maknanya akan ada lagi kadar pengangguran akan meningkat, inflasi ataupun kos barang ataupun harga barang akan meningkat susulan daripada gaji minimum. Bagaimana boleh kita fahami tentang situasi dan juga realiti selepas pasca nanti akan diumumkan ataupun dilaksanakan gaji minimum yang baru ini? Okey, Encik Fauzi, setiap kali kita pengumuman gaji, tidak nafikan harga barang akan naik. Itu memang lumrah. Even kalau kita lihat dalam masa-masa lalu pun, setiap kali memang ada dikatakan harga barang naik. Tapi kita juga ada kawalan, daripada Kementerian dalam keusahawanan yang akan mengawal tentang ahli-ahli pengguna kan. Ada kementerian itu, dan mereka dapat mengawal harga barang. Jadi itu peranan kementerian-kementerian yang ada dekat Malaysia untuk mengawal harga barang dan sebagainya. So itu lumrah dari segi itu. Tapi pemberhentian pekerja mungkin akan berlaku juga sekiranya tidak ada support. Kita tak ada dapat macam mana survival. I'm sure ada beberapa syarikat akan berhentikan, dan tetapi masalahnya ialah pekerja-pekerja sedia ada mungkin beban akan ditambahkan. Dan ini juga memberi impak pada servis kepada pengguna. Contohnya saya bagi tahu Encik Fauzi, restoran. Kalau restoran itu sangat popular, tiba-tiba kena bayar gaji, dia akan berhentikan dari 10 ke 5 orang. So bila customer pergi situ, mungkin customer tak rasa happy. Ini akan berlaku, dan saya juga dengarlah huru-hara dengan majikan-majikan yang kecil dan juga sekarang ni, mereka kata mereka nak berhentikan pekerja dan ini, tapi kita tidak mahu ini berlaku. So dalam konteks hubungan majikan pekerja, kita tidak boleh ambil langkah begini kerana ini akan memberi kesan yang tidak baik kepada yang dikatakan kepada satu keluarga Malaysia yang harmoni dan sebagainya lah. So bagi saya memang akan berlaku,
Tapi saya rasa berbanding dengan kajian-kajian yang lepas yang kita telah menampak dan kita pun telah buat kajian mendalam empirical, persentage itu akan rendah lah. Tapi kalau sekiranya dalam keadaan sekarang, situasi sekarang ni, sebab kita baru keluar dari pandemik, baru bisnes startup untuk berkembang dan baru rakyat pun baru bersedia berbanding dengan 2 tahun lalu rakyat pun dalam keadaan tak tahu ke mana nak hara dan baru jadi saya rasa kesan tu memang ada Encik Fauzi, tetapi dengan ada kawalan, dengan ada beberapa kementerian-kementerian yang kita rasa boleh bergabung dalam keadaan ini dan mungkin kita boleh selesaikan masalah itu. Jadi inflasi dan kenaikan barang tetap akan berlaku, tetapi kawalan daripada beberapa agensi-agensi kerajaan mesti terlibat secara menyeluruh, holistik, membantu. Sebab itu saya melihat begini, kalau ada perkara-perkara pasal gaji dan sebagainya ni, jangan ambil peluang lah majikan-majikan sebab that's lumrah lah dari segi ekonomi memang macam tu. Tapi dengan ada beberapa kawalan, saya rasa kita boleh atasi masalah ini. Okey. Zhang Hong, ini adalah realiti yang dikongsikan oleh Prof berkaitan dengan apabila kita sebut tentang gaji minima di Malaysia. Tapi saya difahamkan di China mungkin ada sedikit perbezaan. Ada kalau berkaitan dengan penetapan gaji minimum di China berbeza mengikut kawasan ataupun bandar-bandar atau tertentulah. Mungkin boleh dikongsikan tentang gaji minimum di China secara khususnya dan mungkin boleh dibawakan cerita tentang bagaimana sektor pekerjaan. Adakah sektor itu berkembang dalam tempoh ataupun dalam tahun ketiga pandemik melanda khususnya di China? Zhang Hong mungkin boleh kongsikan pada waktu ini? Terima kasih Fauzi. Ya, memang seperti apa yang sudah dikongsikan oleh Fauzi. Kerana kalau China memang terlalu luas dan kalau jurang pembangunan antara khususnya di pantai timur iaitu pantai laut dan dengan bahagian barat yang kawasan pendalaman sebenarnya ada jurang yang cukup besar. Oleh itu kalau gaji minimum sebenarnya ditetapkan berdasarkan setiap bandar. Setiap bandar akan menetapkan satu gaji minimum untuk pekerja di tempatan. Tapi kalau bagi seluruh negara kerajaan pusat, dia mengeluarkan satu sasaran iaitu pada tahun ini perlu menyediakan 11 juta peluang kerja baharu dan mengawal kadar pengangguran pada 50.5%. Pada masa itu menetapkan iaitu perkembangan ekonomi pada juga 5.5%. Dan sebenarnya peningkatan atau penambahan ekonomi ini juga dikira berdasarkan perlu menjamin begitu banyak peluang kerja disediakan. Kita perlu mencapai pembangunan ekonomi sebesar 5.5% baru mampu menyediakan lebih 11 juta peluang kerja yang baru kepada rakyat di China punya. Dan kita tahu kalau meskipun pendapatan setiap tempatan ada yang berbeza, tapi kalau kita sudah menyediakan peluang kerja kepada setiap orang, mereka akan mendapat rezeki dan kestabilan masyarakat juga akan terjamin. Kehidupan mereka juga akan terjamin. Oleh itulah, saya rasa kalau dari pusat kerajaan China, mereka lebih mementingkan iaitu jumlah peluang kerja yang boleh disediakan. Dan kalau berdasarkan statistik yang sudah diumumkan pada suku tahun pertama di China sebenarnya okey. Boleh dikatakan sasaran ditetapkan dicapai. Tapi kita tahu kalau pada suku tahun kedua ini mungkin akan menghadapi cabaran yang lebih serius. Iaitu yang lebih terutamanya daripada macam impak dari perang antara Ukraine dan Rusia. Dia akan sebenarnya impak yang lebih ketara akan dibawa pada suku tahun kedua ini dengan kenaikan banyak harga macam harga tenaga dan juga minyak dan juga macam bahan makanan. Ini semuanya akan menjadi satu impak yang cukup besar kepada China juga. Dan satu lagi iaitu wabak. Khususnya wabak yang dulu kalau tercetus di berbagai tempat yang kecil mungkin impak tak begitu besar. Tapi kali ini kita tengok pada bulan Mac lalu, wabak sudah melanda ke Shanghai, pusat ekonomi China. Dan hingga sekarang kita tengok meskipun kes baharu yang setiap hari sudah menurun, tapi di banyak kawasan di Shanghai masih dalam kawalan pergerakan. Oleh itu, ini akan membawa satu impak cukup besar kepada pembangunan ekonomi China pada suku tahun kedua ini. Dan banyak kilang-kilang atau syarikat antarabangsa, termasuk syarikat antarabangsa, mereka bercawangan di Shanghai atau di sekitarnya
juga turut terganggu dengan wabak kali ini. Dan meskipun sekarang kerajaan China sudah mengambil banyak tindakan untuk menjamin pemulihan pengeluaran di sana, sebenarnya ini juga menjamin itu penyediaan peluang kerja kepada penduduk lah. Dan kita lihat sekarang kalau macam kilang Tesla di Shanghai sudah dipulihkan dan banyak syarikat-syarikat lain juga sudah memulihkan operasinya, dan ini akan menjamin iaitu rezeki kebanyakan orang tidak terganggu secara besar-besaran, tapi memanglah sudah mengalami macam wabak yang berlalutan lebih kurang 3 tahun. Sudah ada ramai orang mereka mengalami pengangguran dan tak ada peluang kerja, dan dengan itu sebenarnya kerajaan China juga mengeluarkan banyak tindakan lain untuk merangsang syarikat atau masyarakat menyediakan lebih banyak peluang kerja yang baru kepada mereka, dan pada masa itu juga menyediakan subsidi kepada syarikat yang menerima pekerja baru, dan juga macam kalau satu syarikat dia dulu perlu membayar insurans pengangguran untuk setiap pekerja, dan pada tahun ini kalau 90% insurans pengangguran yang dibayarkan oleh syarikat akan dikembalikan kepada syarikat tersebut supaya menjamin syarikat itu boleh beroperasi, dan pada masa itu juga sudah menjaminkan peluang kerja yang cukup disediakan kepada penduduk. Prof, apabila sektor ekonomi telah pun dibuka, kita berada dalam fasa peralihan endemik ini, satu persoalan yang sukar untuk dijawab apabila bagi sektor perniagaan dan juga perusahaan, apa yang mereka hadapi adalah berkaitan dengan kekurangan tenaga kerja. Mungkin boleh dikongsikan kerana ada laporan yang mana menyatakan negara masih memerlukan kira-kira 1 juta tenaga pekerja asing bagi menampung kekosongan dalam pelbagai sektor kritikal yang perlu diisi segera, antaranya peladangan, pembinaan, pembuatan serta perkhidmatan seperti perhotelan. Mungkin boleh dikongsikan, ini sebenarnya realiti dan juga cabaran baru bagi sektor pekerjaan, Prof. Okey, terima kasih Encik Fauzi. Apa yang dikatakan tadi itu memang isu kekurangan pekerja ni memang tiada penafikan lah dalam keadaan pandemik selama 2 tahun. Hampir 2 tahun lebih lah kita mengalami pandemik ini. So waktu pandemik ini kita buat banyak kawalan pergerakan pekerja, dan juga banyak pekerja juga kita dah hantar balik dan juga pulang, dan kita juga nak menarik pekerja tempatan, tapi masih lagi tidak berjaya untuk menarik. So dalam keadaan sekarang ini, sebab dulunya memang kita bergantung banyak kepada pekerja asing kan. Jadi sekarang ini kita tiba masa nak fikirkan macam mana nak attract pekerja tempatan. Walaupun kita ada pakej gaji minimum dan sebagainya, masih lagi pekerja tempatan tidak begitu minat. Tetapi saya dapati serta sektor yang saya sudah banyak kali dalam saya bercakap dalam banyak forum, banyak platform, iaitu sektor macam pembinaan, sektor peladangan, ini sektor-sektor yang construction, ini semua very critical. Di mana ini semua didominasikan oleh pekerja-pekerja dari negara jiran kita, seperti daripada daripada Bangladesh, daripada Indonesia, Myanmar dan Thailand dan sebagainya. Sebab oleh kerana pandemik ini, so kita ni sekarang endemik kan. Jadi saya pun dapati kerajaan mengambil beberapa langkah. Baru ni dia nak pergi ke Indonesia, dia nak buat perjanjian dan sebagainya. Tetapi kerajaan Indonesia pula lihat kepada pakej untuk pekerja dia. Jadi isunya ialah isu majikan pekerja lah. Kita nak tengok pakej apa. Jadi kalau tengok pekerja tempatan ini, mereka bukan melihat pada gaji saja, mereka melihat lebih kepada gaji. Jadi untuk memang sektor ini memang akan mengalami kekurangan, dan sektor ini telah nampak ada pergerakan dalam macam tadi Encik Zhang cakap di China. Kita pun ada unjuran ekonomi iaitu 5% dan sebagainya. Kita telah nampak ada signal yang baik untuk perkembangan ekonomi kita kerana kita dah masuk endemik. Sekarang pergerakan sudah dilonggarkan, walaupun masih kita follow SOP, tapi sekarang banyak. Jadi sekarang keadaan pemulihan ini, kita perlukan pekerja untuk mengisi beberapa sektor yang saya sebutkan tadi. Jadi very critical. Saya pun baru ni ada balik daripada sebuah ladang di Kedah. Saya nampak
mereka pun daripada keluhan majikan di situ, senior manager mengatakan mereka kekurangan pekerja. Ada banyak pekerja sekarang dah pulang ke negara asal mereka dan juga ada yang tak dapat balik dan sebab masih lagi beberapa negara belum lagi buka sepenuhnya border sempadan itu seperti Thailand dan sebagainya. Jadi it will take some time to adjust balik. Jadi saya rasa temporary pengangguran ini akan berlaku dalam sektor ini, tapi kita kena rasa. Jadi saya balik-balik mengatakan kepada majikan dan juga pekerja, belia-belia yang ada, sebab pekerjaan ini sekarang very limited. Bukan macam dulu lagi tak, business kita bukan lagi macam dulu yang macam kita nampak very stable but not unstable. Kita tidak tahu apa lagi krisis yang kita akan berjumpa lagi lepas ini. Mungkin another pandemic will come or in different ways lah, mungkin pandemik ekonomi ke dan sebagainya, kita tidak tahu, tapi persediaan kita kena buat. Jadi saya rasa pengalaman kita COVID ini, banyak negara tak bersedia, termasuk Malaysia juga, untuk menjadi kita sekarang ada pengalaman, pengajaran, kita kena ada satu option how to tackle this problem. Kita tak boleh buat, lepas pandemik kita tergesa-gesa, tak boleh. Jadi kita punya polisi negara kita mesti very clear on the pengambilan pekerja-pekerja dari luar negara datang ke sini, terutama sekali pekerja asing yang datang ke Malaysia, dan apa polisi dia. Saya banyak kali mengatakan ikut peraturan, jangan masuk secara legal dan illegal. Jadi bila ada berlakunya masalah pandemik ini, banyak pekerja yang tak sah tu keluar untuk sebab kita kena buat pendaftaran kan, Encik Fauzi, maka keluarlah mereka ni. Maka isulah isu tu yang kalau saya lah, mereka-mereka yang ada sekarang ni yang tak legal tu legalize lah sekarang. Itulah masalah untuk mengatasi, sebab ramai yang tak legal itu mereka takut dan mereka mungkin tak nampak dan mereka ada kat sini. Jadi tiba masa untuk kerajaan kita melihat perkara ini untuk legalize mereka. Seperti banyak negara macam Australia dan sebagainya juga buat, even Korea dan sebagainya, mereka legalize pekerja. Jadi dalam kekurangan ini kita juga menggalakkan pekerja belia-belia kita yang sedang menganggur, sebab tanpa pendapatan macam mana nak survive dalam hidup kita. Jadi kita pun nampak pengangguran di kalangan belia pun agak tinggi dan juga di kalangan graduan agak tinggi. Jadi tiba masa kita fikirkan satu holistic approach lah. Ini banyak kali saya dah cakap almost coming 20 years. Saya cakap dalam banyak forum Encik Fauzi, kita kena ada satu holistic approach untuk tackle pekerja asing ini. Sebab kita ni banyak kementerian terlibat, masing-masing ada dia punya own stand. Tapi bila kita nak ni, so saya rasa should be under Prime Ministernya department lah, dan Prime Minister mungkin jadi anchor untuk menyelesaikan masalah ni. Bukan lepas kementerian, biar PM jadi pengerusi untuk bawa semua kementerian, and I think our PM is doing that job in the last few years. So that's time for us to think about Malaysia and about other countries. Jadi saya rasa jangan jadi isu lagi lah, sebab kita dah belajar dari pandemik. So it's a time for us to think how to tackle the problem. Jadi kita kena ada banyak program yang untuk menarik pekerja kita, yang untuk lain macam bonus perumahan ke ataupun lain-lain yang dia rasa gembira lah. Adakah pekerja tempatan dilayan seperti seorang pekerja? Semua tu kena fikir kembali. Jadi polisi sumber manusia kita must very clear. Kita kena ada plan at least 5 years or 10 years plan very clear. Polisi memang baik, Encik Fauzi. Kita baik, implementasi itu ya problem kita. Governance. Kalau itu okey, saya rasa semua okey. Governance kita ni penting. Jadi adakah kita bersedia ke arah itu? Jadi sekarang tiba masa untuk jangan lagi bincang isu ni lagi, tapi selesaikan dengan segera. Itu pandangan. Sebenarnya seronok boleh cakap dengan Prof Bala, khususnya melihat kepada sektor pekerjaan, sebab ini memang bidang kepakaran bertahun-tahun Prof berkongsi idea dan juga sumbangan daripada sudut pandangannya. Tapi kalau boleh saya nak kembali balik kepada Zhang Hong. Zhang Hong, antara sebab kita melihat kepada bagaimana China terus berjaya mengekalkan pembangunan sektor pekerjaan yang dikatakan stabil pada waktu ini, kerana China mengutamakan penciptaan pekerjaan untuk membantu melindungi ekonomi daripada potensi kesan daripada ketidaktentuan. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan Zhang Hong, pertamanya berkaitan dengan inisiatif untuk menjamin kepentingan golongan pekerja, dan kemudian boleh dikaitkan juga kerana saya difahamkan China juga melihat kepada perkembangan pendidikan teknikal dan juga latihan vocational TVET di China. Mungkin boleh diceritakan sekali tentang inisiatif kepentingan golongan pekerja dan juga TVET di China. Ya,
Sebenarnya kalau sekarang China juga menghadapi satu cabaran yang cukup besar, iaitu pada tahun ini ada lebih 10 juta lulusan universiti. Mereka akan masuk masyarakat untuk mencari peluang kerja. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah ini, bagaimana menyediakan peluang kerja yang cukup, saya rasa yang paling penting yang pertama mestilah mengatasi wabak dengan secepat mungkin. Seperti dulu sudah dikongsikan oleh Prof, iaitu kalau macam industri pelancongan atau perkhidmatan mereka sebenarnya banyak terganggu dalam zaman pandemik. Tapi kalau wabak diatasi, jadi mereka akan menyediakan banyak peluang kerja yang baru. Jadi inilah saya rasa merupakan satu penyelesaian amat memberikan asas, dan seterusnya kita juga perlu menyediakan macam vokasional kepada mereka yang mungkin baru lulus dari universiti dan juga mereka sudah mungkin hilang kerja mereka, dan supaya mereka boleh cari kerja yang baru dan menyesuaikan diri dengan peluang kerja yang baru. Kita tahu kalau orang Cina sebenarnya tidak banyak tukar kerja diri. Dan biasanya kalau macam ibu bapa kami, mereka boleh dikatakan selalu bekerja dalam satu kilang atau satu syarikat saja. Tapi sekarang kita tahu kalau masyarakat itu juga menghadapi perubahan yang cukup besar, termasuk terganggu atau mengalami impak dari pandemik atau berbagai unsur lain. Jadi saya rasa ini ada satu proses. Ramai orang mungkin akan kehilangan kerja pada suatu hari, tapi jangan risau. Kerajaan akan menyediakan subsidi juga atau latihan vokasional juga supaya mereka boleh mencari kerja baru. Dan satu lagi ialah kita perlu menjamin operasi syarikat kecil dan sederhana. Kerana kalau syarikat kecil dan sederhana, mereka menyediakan lebih 200 juta peluang kerja di masyarakat Cina. Ini merupakan satu penjana atau jaminan yang cukup besar kepada kestabilan masyarakat. Oleh itu, kita perlu menyediakan subsidi kepada syarikat kecil dan sederhana, dan pada masa itu juga macam menyediakan macam rebah cukai atau memudahkan mereka mendapat dana dari bank supaya mereka boleh meneruskan operasinya. Dan satu lagi, iaitu baru-baru ini kerajaan pusat China sudah mengumumkan akan menggalakkan lagi peruntukan pembinaan infrastruktur secara besar-besaran. Kita tahu kalau pada masa ini setelah mengalami pandemik, sebenarnya beberapa syarikat atau swasta, bidang swasta, mereka kurang kemampuan untuk melaksanakan pelaburan yang secara besar-besaran. Oleh itu, ketika itu siapa yang berkemampuan merangsang ekonomi justru daripada kerajaan. Oleh itu, kalau biasanya pembinaan infrastruktur di China akan meningkat itu penumbuhan GDP sebanyak 1%. Dan dengan kalau sekarang kerajaan China mempunyai keazaman untuk menggalakkan peruntukan secara besar-besaran dalam bidang ini, saya rasa ini akan juga kalau perangsang terhadap ekonomi akan menjadi semakin besar. Dan pada masa itu kalau pembinaan infrastruktur, dia akan membawa perkembangan dari banyak bidang termasuk macam logistik juga, dana juga, bahan pembinaan juga, dan macam kalau kilang besi baja ini semuanya akan turut mendapat faedah. Dan yang paling penting akan juga pada masa itu menyediakan banyak peluang kerja. Saya rasa oleh itulah dengan berbagai pendekatan dari macam sektor kerajaan juga, dari masyarakat juga, dari syarikat juga, saya rasa kita masih boleh tunggu dan lihat perkembangan pada suku tahun ketiga dan keempat. Saya rasa sasaran yang ditetapkan oleh kerajaan masih boleh dicapai pada tahun ini. Okey, Prof, saya ada lebih kurang dalam 1 ataupun 2 minit akhir ini, mungkin boleh dikongsikan. Seronok sebenarnya bila ada Prof dan juga Zhang Hong bercerita tentang sektor pekerjaan dan yang pada awal tadi berkaitan dengan gaji minimum. Mungkin boleh diringkaskan apabila dikongsikan oleh Zhang Hong berkaitan dengan tumpuan inisiatif yang diambil oleh kerajaan China untuk melihat kepada kepentingan golongan pekerja dan juga perkembangan latihan pendidikan teknikal dan juga vocational. Mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini apa potensi dan juga peluang kerjasama yang boleh diraih ataupun yang boleh dijalinkan antara Malaysia dan juga China. Yang pertama, untuk sama-sama untuk membangunkan sektor pekerjaan di fasa peralihan endemik ini. Kemudian mungkin boleh dikongsikan tentang TVET di Malaysia. Sudah tentu kerajaan telah beriltizam untuk memperkasakan lagi pembangunan TVET, tetapi daripada apa yang dikongsikan oleh Zhang Hong, apa yang boleh kita belajar secara ringkasnya, Prof?
Okey, tadi kita nampak pengalaman China, negara China telah mentumpukan kepada TVET education and technical lah. Saya rasa tiba masa kita ada polisi yang clear, implementasi penting. Sekarang kita kena banyakkan skill-skill dalam bidang vocational. Sebab tu kategori kerja ini akan dibayar gaji lumayan. Jadi boleh menarik belia-belia yang lepasan SPM atau diploma ataupun universiti yang terutama sekali diploma dengan sijil dan sebagainya itu, mereka dengan ada sijil-sijil yang khas dalam kemahiran yang berdemikian, maka mereka boleh dapat gaji lumayan daripada 1,500, mungkin lebih tinggi lagi. Tapi sekarang ni implementasi dia. Sebab kita pun ingat polisi memang baik, tapi siapa yang jalankan ni itu penting. Jadi saya rasa tiba masa Malaysia untuk mengikuti beberapa contoh daripada negara China untuk menggerakkan, lebih pantaskan lagi. Jangan tunggu another pandemic, tapi bergerak pada hari ini juga. Sebab masalah kita tidak ada masa sekarang ni. Jadi kalau kita dapat berdemikian, sebab policy maker penting. Bukan orang yang di luar tu. Mereka akan menunggu. Jadi policy maker ni yang paling penting, yang boleh menggerakkan. Jadi kita tidak ada masalah bercakap dan ini. Dengan adanya TVET education, saya rasa pengangguran itu boleh dikurangkan. Di samping itu, kita juga boleh menggerakkan negara kita sebagai negara kaya tak lama lagi. Jadi kemakmuran bersama, wawasan kemakmuran bersama 2030 boleh dicapai dengan ada peluang pekerjaan yang lebih lumayan, dengan ada skill base dan akan jadi. Jadi kita jangan tunggu dan kita lihat juga model seperti negara Jerman, dual job dan sebagainya tu, dan kita implementasikan di Malaysia. Bagi saya, kalau kita nak tengok Malaysia makmur dan berjaya, satu keluarga Malaysia yang besar, maka pekerjaan itu perlu diwujudkan lebih banyak dan gaji pun kena bayar dengan yang setimpal dengan pengalaman dan pendidikan mereka. Itu harapan saya. Dan graduan juga perlu berubah. Saya beritahu graduan, mereka perlu aktif di masa kat universiti, dalam kelab-kelab ke, dalam aktif uniform ke, skill mereka kena ditingkatkan. Apabila mereka keluar nanti, industri boleh gunakan mereka untuk menjana pendapatan. Saya banyak kali bagi tahu, graduan mesti menjana pendapatan, bukan graduan buat kerja operasi. Tidak ada alasan graduan tak boleh menjana pendapatan. Mereka ada pengalaman akademik tapi kurang dari segi skill, dan mereka kena bagi saya lah, banyakkan skill dan teruskan untuk berjuang untuk menjadikan Malaysia sebagai satu negara yang paling maju standing dengan negara-negara lain, dan kita sama-sama majulah dalam ASEAN. Okey, baik. Terima kasih Prof. Dr. Bala Krishnan Parasuraman. Prof adalah Profesor Sumber Manusia dan juga Hubungan Industri daripada Universiti Malaysia Kelantan. Prof juga adalah Fellow Penyelidik bagi Pusat Sumber Manusia Kebangsaan. Dan sebentar tadi kita bersama dengan Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan dari kumpulan media China CMG, yang mana kedua-dua tetamu dan juga panel pada malam ini berkongsi idea dan juga pandangan melihat kehadapan hala tuju baharu bagi realiti dan juga cabaran yang didepani oleh sektor pekerjaan. Saya kira itu saja untuk waktu ini agenda Awani Asia. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.